السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعوة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفسنا تقواها وزكاها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan waktu yang penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala mengisikan waktu kita dengan kita dalam keadaan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan di antara kita yang membezakan di antara kita adalah hati kita. Tingkatan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita. Namun walau bagaimanapun kita berharap daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita diterima amalan kita sebagai amalan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung bagi mereka yang hari ini, pagi ini dapat menunaikan solat subuh, dan beruntung bagi mereka daripada semalam ataupun sebelumnya dan istiqamah 10 tahun 20 tahun istiqamah terus menunaikan solat subuh secara berjemaah. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, yang mana nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat luar biasa, sehingga bagi mereka yang istiqamah ini 40 hari, 40 subuh sahaja, ada jaminan bahawa mereka ini akan dilepaskan daripada api neraka, dan mereka ini akan diselamatkan daripada kesyirikan ataupun daripada kekufuran. Kemudian mereka ini yang istiqamah solat subuh secara berjemaah, bagi mereka yang belum mampu menunaikan qiyamul lail ataupun bangun malam setiap hari, tetapi berusahalah sama-sama menjaga
solat subuh secara berjemaah. Sebab solat subuh secara berjemaah ini Allah tunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba yang solat subuh secara berjemaah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi sallallahu bersabda, man shalla salatal fajr bi jama'atin faka'annama qama kulla lailah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama qama tula faka'annama qama laila kullah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi sesiapa yang solat subuh secara berjemaah, seolah-olah dia bangun sepanjang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, pagi ini yang solat subuh yang dapat berjemaah, hari ini kita dapat full satu malam ibadah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak mampu lagi, kita jangan tinggalkan solat isyak secara berjemaah. Dan di riwayat yang sama juga, sebelum subuh, man shalla salatul isya bi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, atau kama qala Nabi sallallahu. Siapa yang solat isyak secara berjemaah, seolah-olah dia bangun separuh malam. Jadi itu adalah kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya. Disebabkan apa dia? Kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalnya sedikit tetapi pahalanya sangat banyak. Itulah Allah, zat yang maha agung, yang kasih sayangnya, rahmahnya mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara satu nikmat lagi, Allah izinkan kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Dan ilmu ini buat peringatan kepada diri saya dan hadirin, ilmu ini adalah hidayah kita sepanjang hayat kita. Bahkan hidayah kita sepanjang hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sebab itu apabila kita belajar ilmu tauhid, di antara bab ataupun bab yang terpenting dalam cabang ilmu tauhid yaitu al-ghaibiyat, ataupun disebutkan juga sebagai as-sam'iyat, perkara-perkara yang ghaib. Bagi mereka yang beriman dengan perkara ini dan menjaga amal saleh mereka sampai ke akhirat mereka tidak terkejut. Sebab mereka sudah beriman dan sudah mengetahui apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang hari akhirat. Tetapi bagi mereka yang mengingkari, yang menafikannya, sehingga mereka melakukan kemaksiatan ataupun melakukan kerosakan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan terkejut tentang apa yang berlaku pada hari kiamat. Itu adalah benar. Sehingga ada di kalangan mereka yang mengatakan, lau kunna na'qilu, kalaulah kami dulu di akhirat itu gunakan akal kami. Memang benar. Mereka orang-orang yang kafir, yang mengingkari ajaran agama Islam, yang mengingkari bimbingan Rasulullah SAW ini, mereka melanggar fitrah, akal yang sehat mereka.
Kerana bagi mereka yang ada mempelajari ilmu tauhid, tuntutan akal ini pun terbahagi kepada 3 kategori. Nah, mereka yang mengingkari yang hak ini, sebenarnya mereka sudah merosakkan akal fitrah mereka yang sebenar. Mereka menafikan hak akal tersebut. Apabila mereka menafikan hak akal yang sehat, maka mereka akan berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala di dalam kesesatan. Baik. Jadi alhamdulillah, sebab itu Tuan Guru meletakkan risalah tanbih, peringatan, risalah peringatan kepada kita anil dalal, tentang kesesatan. Siapa ni? Peringatan kepada siapa? Liman arada dzal jalal. Kita ulang kembali, tajuk dia sahaja pun gerun. Liman arada dzal jalal, siapa yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita ini yang tidak menuju kepada Allah? Tak ada. Semua daripada kita akan kembali kepada Allah. Sama ada beriman ataupun tidak, engkau tetap kembali kepada Allah. Sama ada engkau di dalam rahmat Allah ataupun di dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kalau kita melihat susunan yang disusun oleh Tuan Guru ini, sebenarnya ringkas, tetapi dipenuhi dengan hikmah, dan satu persatu dia bawa kita mengenal diri kita. Ini sebenarnya yang terkandung dalam kitab Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Ismail. Dia membawa kita mengenal diri kita. Sebab itu para arif billah, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Sebab itu apa yang terkandung sebenarnya dalam kitab ini, dia bimbing kita, dia bawa kita satu persatu mengenal diri kita siapa. Kalau kita tengok ini nasihat biasa, nampak biasa, tulisan pun ringkas-ringkas, tetapi kalau kita teliti akan makna-makna tersebut daripada tajuk sahaja, kita mendapati Tuan Guru sedang membawa bicara kepada kita agar kita kenal diri kita siapa. Bermula daripada Allah campakkan hidayah, kemudian bagaimana kita berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimana zikir kita kepada Allah, kemudian bagaimana apabila kita dah ada amalan, dah ada ilmu. Pertama Allah letakkan hidayah, kemudian dapat hidayah kita dapat ilmu, kemudian bila dah beramal, apa pula yang perlu kita berhati-hati apabila kita sudah mula beramal. Sama ada kita sudah menuntut ilmu, sudah ada amalan khusus, berzikir kepada Allah, memperbanyakkan zikir-zikir yang diwariskan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa pula peringatan-peringatan ini sebenarnya berlaku kepada setiap kita yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin menjalani kehidupannya sebagai hamba yang taat, yang saleh kepada Allah. Kita mengalami apa dia? Kita mengalami hidayah tersebut, dan kita mengalami bagaimana beramal. Ketika kita diuji dengan kemalasan, ketika kita diuji dengan nantilah, di antara banyak kita akan bertangguh apa dia? Solat duha, solat, bahkan solat fardu sendiri pun, kalau kita tak ada kekuatan, kalau tak ada jawatan. Ada orang ada jawatan dalam masjid baru dapat datang dalam masjid, yang teruk lagi dah ada jawatan pun tak datang.
Bila dah tak ada jawatan, tak jadi pengurusi, tak jadi noja, tak jadi Bilal, malas datang di masjid. Apalah. Nampak tak? Ke mana keikhlasan kita? Sedangkan kita datang ke masjid bukan sebab ada jawatan tersebut, tapi kita datang ke masjid, kita memegang satu jawatan yang tak pernah lucut daripada kehidupan kita. Kita memegang jawatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pun, datuk ke, orang kaya mana pun, sultan ke, presiden ke, perdana menteri ke, dalam masjid, dalam muka bumi ini semua jawatannya sama. Anta abdi, engkau adalah hambaku, iaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam masjid, dalam masjid semuanya sama. Sebab itu dalam masjid disunnahkan, dituntut untuk merapat-rapatkan saf. Yang sekarang ni lain lah, berbeza, ada darar. Tapi kenapa? Tujuan dia tu nak ajarkan supaya menghilangkan sifat sombong. Kalau yang rasanya dirinya orang kaya tak boleh duduk dengan orang yang miskin, dalam masjid, dalam surau, dalam tarbiyah Nabi Muhammad SAW, dalam kita beribadah kepada Allah, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jawatan itu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi SAW berbangga Nabi digelar sebagai abduhu, itu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu gelaran hamba Allah inilah yang sangat istimewa di sisi kita kalau kita menerima kita sebagai hamba Allah. Sebab apa? Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dah tak perlu susah dah kalau kita dah mengakui kita ni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hamba ni tak ada apa-apa pun pada ni. Tak ada apa-apa pada hamba. Maknanya kita mengakui Tuhan kita ni zat yang maha kaya. Akhirnya kalau kita tengok para arif billah, dia kaya ke, dia miskin ke, kehidupan dia sama. Dia berjalan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada seorang yang buruk sangka. Sebab itu menghitung zuhud ini bukan pada harta benda, bukan melihat kepada harta benda. Ada orang kaya tapi dia zuhud, ada orang miskin tapi dia tamak, lebih dahsyat daripada orang kaya. Tapi disebabkan Allah tak berikan dia kekayaan tersebut, tetapi kalau ada peluang, dia lupa, bahkan keluarga dia pun dia lupa. Itu sebab kita bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita. Ketetapan dan takdir Allah ke atas kita dalam keadaan kita bersyukur, bersabar dan redha, itu lebih baik daripada kita mengeluh tentang takdir Allah dan sedih kenapa Allah takdirkan kita dalam keadaan susah. Jadi satu orang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini diminta untuk datang. Jika engkau nak datang, nak bertaubat, nak berubah, engkau pergi berguru dengan seorang abid, arif billah yang zuhud. Kat mana rumah dia? Kau jalan satu kampung tu, kau carilah, kau tanya orang. Akhirnya bila dia pergi cari-cari, tanya orang mana rumah Syekh Fulan, orang tunjuk ni dia. Takkan pula yang ni. Dia ragu, tanya lagi, mana rumah Fulan, yang ni rumah dia. Tak puas hati. Tak apalah, akhir sekali tak apalah, masuk je lah. Masuk. Kemudian dia hati dia tak senang. Apalah, dia kata zuhud ini tengok dunia, kaya raya. Di kalangan imam-imam mazhab pun ada yang kaya raya macam Imam Ram ni, orang kaya. Kemudian apa yang berlaku?
dia nak jawapan daripada syekh tersebut, bagaimana dia bermuamalah ataupun menguruskan harta dunianya, sedangkan dia ini dikatakan sebagai zuhud kepada Allah. Apa yang dibuat? Pengajaran yang sangat, sebab itu para arif billah ni, apa yang mereka lakukan sangat-sangat penuh hikmah. Ada satu kisah tentang Habib Umar juga benda ni, tapi nanti saya ceritakan. Jadi syekh ni buat apa? Bagi dia satu cawan air penuh, kan? Satu cawan air penuh. Syekh itu kata, kalau kau nak tahu hati aku bagaimana dengan urusan dunia aku, kau bawa cawan penuh dengan air ni, kau tengoklah keindahan rumah aku ni macam mana sekeliling dia, tapi pastikan air ni tak tumpah. Akhirnya dia bawa di keliling rumah, tapi dia memastikan tak ada setetes air pun yang tumpah. Kemudian setelah dia pusing rumah Syekh itu, senang cerita kita gambarkanlah macam rumah Alif Syukri lah. Kalau yang kenal Alif Syukri, rumah dia besar, Masya Allah. Dia pusing. Kemudian setelah pusing, round rumah, taman apa semua, Syekh tanya, apa yang kau nampak indah dekat rumah aku? Dia jawab apa? Tak ada apa Syekh aku nampak, sebab aku sibuk nak jaga cawan ni daripada tumpah air. Jadi macam itulah jika seseorang itu yang fokus, dia itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia sentiasa muraqabah. Yang dia nak sampaikan itu muraqabah, sentiasa memerhatikan dirinya sebagai hamba, dan sentiasa dia merasakan dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai muraqabah. Disebut sebagai muraqabah. Jadi kita ni, zuhud tersebut tidak dinilai dari sudut harta benda atau apa yang ada pada diri seseorang, tetapi zuhud itu ada pada hati seseorang, bagaimana dia muraqabatullah, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke dalam bab seterusnya. Setelah Tuan Guru mengingatkan kepada kita jangan mengekalkan perbuatan maksiat, kemudian Tuan Guru mengingatkan kepada kita minggu yang lepas, iaitu jangan bertangguh daripada beramal. Ramai kita banyak bertangguh daripada amal. Maknanya apa dia? Kita kenal satu sifat kita lagi, kita bertangguh daripada amal, dan kita dah tahu kesan dia daripada bertangguh daripada amal ini, dan apa cara kita merawatnya. Sebenarnya sebagai peringatan kepada setiap kita yang hadir. Kemudian ada jenis manusia, kita jugalah jenis manusia. Alhamdulillah dah ada hidayah, alhamdulillah dah menuntut ilmu, alhamdulillah dah jaga wirid, tetapi jangan mengekalkan perbuatan maksiat. Tajuk dia sahaja pun dah memberikan satu makna yang sangat mendalam, yang nasihat. Kalau orang yang sedar diri dia sebagai hamba Allah, cukup dengan diberikan satu perkataan, jangan mengekalkan kemaksiatan. Jadi bila disebutkan jangan mengekalkan kemaksiatan ini, perbuatan maksiat, ada daripada kita ini bersifat dengan sifat malaikat, ada. Tetapi siapa di kalangan kita yang tak pernah ada maksiat? Bahkan ada di antara kita sehingga hari ini daripada dia muda maksiatnya berterusan. Tetapi ingatlah, la tayasu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain insyaallah taala. Wa'lam, ketahuilah. Tuan Guru mengatakan ketahuilah, maknanya betul-betul kita disuruh ingat. Ayyuhal akhul karim, wahai saudaraku yang mulia, inna istimraraka fil ma'siyati tud'af atharu ta'atika. Sesungguhnya berterusannya engkau di dalam kemaksiatan itu akan menjadi punca melemahkan, mengurangkan kesan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan memadamkan cahayanya. Sebab itu kita boleh masing-masing koreksi, periksa diri kita sendiri. Setiap kali ada kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya kita malas nak datang solat ke masjid, kita malas nak baca Quran. Lepas tu dahsyat lagi, ada hati ni tak kenanya dengan isteri berbalah, tak puas hati dengan orang, dengan anak pun kadang-kadang macam meluat tengok anak. Ini semua kesan-kesan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila kita terjebak di dalam kemaksiatan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kemaksiatan tersebut akan memakan kita punya kebaikan-kebaikan yang lain. Dia bukan sahaja mengambil waktu kita, tapi dia akan mengambil kebaikan-kebaikan kita yang lain. Kita mula jadi malas nak beribadah. Kita sebab itu jangan heran kalau orang yang mengatakan, saya ni ustaz solat daripada 20-30 tahun dulu, sama je tak terasa kemanisan pun. Kena cek balik bagaimana kita dengan maksiat. Adakah kita terus meninggalkannya ataupun terus mengulang-ulangkannya. Nas'alallahu as-salama wal afiyah. Fal ma'siyah ma'at ta'ah, ketahuilah apa dia? Sesungguhnya maka kemaksiatan itu yang berserta dengan ketaatan, maknanya dia campur aduk taat dia dan kemaksiatannya. Ini banyak berlaku, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah tutup aib kita, dan Allah mengampuni dosa kita. Apa yang menjadi sebab kalau orang itu bermaksiat, dia mentaati Allah, ibadah kuat, tapi kekal dengan maksiat. Lagi-lagi zaman sekarang ni, mungkin ramai daripada kita boleh menghindari bermaksiat di hadapan manusia, tetapi bagaimana ketika kita saat bersendirian? Bagaimana, adakah kita betul-betul hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita hamba kepada nafsu kita? Jadi masing-masing Tuan Guru bawa kita kepada kenal diri kita sendiri. Apa keburukannya? Tamna'uka minasir wat taraqi, akan menghalang kita. Tengok, bila disebut menghalang, macam tadilah saya dah sebutkan, kalau kita dah melakukan kemaksiatan, dia bukan sahaja memakan waktu kita yang pada saat itu, dia akan memakan ibadah-ibadah kita yang lain. Dia akan menjadi punca kita malas nak buat ibadah, menghalang engkau daripada berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya menghalang engkau daripada mentaati Allah. Bila engkau dah dihalang daripada mentaati Allah, maka bagaimana nak meningkat? Dah dihalang daripada mentaati Allah, tidak merasa kemanisan ibadah, wat taraqi, dan engkau telah terhalang daripada
peningkatan dari sudut ketakwaan. Sebab apa? Takwa ini adalah nilai, tempat penilaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kita, iaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu terusan buat taat tapi maksiat, maka dia akan pertama dia akan terhalang daripada menjalan atau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhalang daripada peningkatan iman. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tetapi bagi mereka yang mengenal diri mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, iman mereka meningkat sehingga sampai satu tahap orang ni tengok orang pun boleh berubah. Maksudnya apa? Kehidupan mereka ni bukan seperti orang biasa dah. Sebab itu kalau mereka bercakap, berdoa makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kalau adab ziarah tuan-tuan guru yang memang arif billah ni, yang betul-betul istiqamah, kena jaga adab depan mereka. Bila kita buat dia rasa tak puas hati je, dia tersebut benda-benda yang tak betul kat kita, habislah. Dia sebut celaka budak ni. Sebab tu lebih-lebih lagi bagi arif billah ataupun mereka yang majzuf, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang dah nampak macam orang gila. Ni kena hati-hati. Sebab tu tak ramai orang pergi ziarah, walaupun dia wali Allah tapi dia macam gila, jangan pergilah. Ukuran dia macam mana? Dia ni istiqamah. Dia tak kacau orang, tapi dia terus je ibadah kepada Allah. Dekat sini kurang lah kita nampak. Kalau sini ada gila, tapi ini gila dengan sebab isap gam, kan? Gila dengan arak, gila dengan syabu. Kalau dekat Hadramaut, dekat Yaman, ada yang gila, jadi gila, nampak macam gila dengan sebab banyaknya dia ibadah. Bukan gila pun, tapi dia tak peduli urusan orang lain. Dia tak heran pun dengan dunia orang. Dia pergi masjid, pergi istiqamah, dahsyat, kalah orang-orang yang sihat ni. Pergi, dia hidup dia berjalan dia, tapi istiqamah. Orang duduk dapat ilmu bila duduk dengan dia. Macam Allahyarham Al-Habib Hussein Al-Haddad duduk, kau ada belum baca doa ni, dia ajar. Engkau nak kaya tak? Nak duit? Kau baca doa ni, aku bagi ijazah. Tapi orang dia tepi jalan, duduk tepi jalan, tepi masjid ni, dia minta duit orang. Duit dia jual kitab lebih mahal 3-4 kali ganda, tapi orang tak marah, orang beli je. Tapi kalau kita cakap, afwan Habib, saya tak ada duit. Kau tak ada duit, betul, dia nak bagi kita pula duit. Macam Habib Ali Batu Fahad lah. Kalau siapa yang kenal lah, Habib Ali bin Ja'far Batu Fahad, duduk rumah sewa je, tapi duit $100 orang dalam rumah orang bagi, tapi dia tak heran orang lain datang dia bagi pula. Itu yang sifat-sifat zuhud macam tu. Kalau kita nak mengkaut dia kerja, kan? Kalau boleh hantau je kat sini, tak apa. Jadi itulah akan menghalang kita daripada kemanisan ibadah dan menghalang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fajtanib, maka hindarilah kullu ijtinab kullu ma'siyah
wa dhalal. Maka hendaklah engkau menghindari segala apa ni disebutkan sini, hendaklah engkau meninggalkan segala perkara maksiat ataupun segala perkara-perkara yang apa dia diperintahkan kepada kita untuk meninggalkannya, dan segala kemaksiatan dan segala perkara kesesatan yang membawa kita kepada kesesatan. In kunta sadiqan fi iqbalika, jika engkau benar-benar apa dia jujur, benar di dalam apa dia engkau menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maka jauhilah dengan bersungguh-sungguh segala maksiat dan kesesatan, sekiranya engkau benar-benar jujur dalam menghadapkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan ala al-qulubi ardal hasir udan fa ayyu qalbi ushribaha nuqitat fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun bayda hatta yasira qalbu abyada mithla as-safa la tadurruhu fitnah ma damatis samawati wal ard wal akharu aswada murbaddan kal kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Kita ulang balik, yang ada pen bolehlah bariskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ardal hasiru 'udan ardal hasiri 'udan fa ayyu qalbi ushribaha nuqitat fihi nuqtatun sauda'u wa ayyu qalbi ankaraha nuqitat fihi nuqtatun bayda'u hatta yasira al-qalbu abyada mithla as-safa la tadurruhu fitnah ma damatis samawati wal ardu wal akharu aswada murbadda kal kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Baik, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bermaksud dibentangkan fitnah ke atas hati seperti hamparan sedikit demi sedikit. Jadi hati kita ini tempat segala-galanya, apa yang ada pada diri kita. Itu sebab itu dibentangkan hamparan fitnah ke atas hati seperti hamparan sedikit demi sedikit, maka mana-mana hati yang menerimanya akan dititik pada hari itu suatu titik yang hitam. Oh, ini kita hari-hari ni dapat titik ni, cop. Sebab dunia kita sekarang dah macam-macam. Kalau dulu mungkin kita boleh mengelak daripada orang yang apa ni, ghibah, mengumpat, orang yang caci maki, tak nak dengar, tak nak baca. Tapi sekarang ni dekat TV pun ada.
handphone pun ada sekeliling kita. Sebab itu dunia sekarang ni sangat mencabar. Tapi tengok disebutkan lagi apa dia. Itu siapa yang menerimanya. Maknanya fitnah ni ataupun titik hitam ni, dia sangat halus. Dia datang. Dia kalau jahat, nampak kita akan lari. Tapi yang lebih dahsyat apabila dia datang dalam wajah yang baik. Ini sangat merisaukan. Luarannya baik, tapi dia menjahannamkan kita. Dia akan merosakkan diri kita. Contoh, di antara perkara-perkara tersebut, apa dia? Kita bantu orang lain. Membantu orang lain, tujuan kita apa dia? Ada tujuan yang lain, tujuan maksiat. Tujuan maksiat. Contoh, kita seseorang ada kekayaan, kan? Ada kekayaan, apa dia nak boleh je. Tapi apa yang dia buat? Dia nak sesuatu, dia rasuah. Faham tak? Buat nampak baik dengan apa ni, baik hubungannya dengan pemerintah, baik hubungan dengan orang ni, orang tu, kabel besar-besar je, kan? Bantu sana, bantu sini, tapi di belakang tabir rasuahnya terlalu banyak. Sebab itu harta tak diberkati. Nampak bagus, ada kabel tu, kabel ni, tapi rasuah. Rasuah yang lebih dahsyat lagi, menakutkan, ada perempuan simpanan. Bagus, tapi ini yang kita takut. Benda yang meletak, yang menjadi sebab kita jauh daripada Allah dalam keadaan luarannya baik. Dan benda ini, perkara ini susah untuk kita menilainya, melainkan bagi mereka yang dapat pertolongan dan nazrah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dia ada ilmu dan dia minta bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ini akan tersingkap dengan iman yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takwa yang akan mampu menilai mana wajah yang baik tapi hakikatnya dia buruk. Sebab itu kalau orang yang dah biasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, iman dia cepat detect, firasat dia cepat detect, orang ni tak betul, orang ni ada niat jahat. Kita sendirilah biasa dengan orang baik, tiba-tiba ada orang datang muka baik, tapi kita tahu ni jahat, ini tak betul ni, ada benda lain tak kena ni. Yang paling kalau nak tahu macam mana, kita kenal anak kita. Bila dia buat perangai lain je, kita dah tahu dah. Jadi macam itulah orang yang dah kenal iman dia, dah tahu tentang takwa, perbuatan dia lain sikit dia dah tahu, ini dah tak kena ni, aku nak buat ni. Sebab apa? Iman dia tu dah mendorong dia. Ini waktu pun dah terlajak agaknya. InsyaAllah kita habiskan hadis minggu depan, dan kita pun dah baca sampai habis. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan panjang umur dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya dapat datang awal dan ditemani oleh isteri dan anak seorang. Alhamdulillah. Kalau tak, takut mengantuk. Semalam program saya balik rumah dah sampai pukul 12 lebih. Program kita buat majlis dekat Kampung Mutan. Jadi hari ini pagi ni pukul 8 diorang pergi ziarah Pulau Besar. Nak tunjukkan demo bagaimana cara ziarah kubur yang sebenar.
Ada kita bagus ziarah kubur, tapi bila dia tak tahu cara adab ziarah, akhirnya timbullah perbuatan-perbuatan khurafat, perbuatan-perbuatan yang haram ataupun makruh. Jadi ni Syekh Abu Zaki As-Singapuri kan, dia akan pergi sana tunjuk kepada orang bagaimana adab ziarah kubur-kubur ni. Ziarah ni bukan ziarah kubur, bukan khurafat. Tapi bila kita buat benda yang tak elok, tak pergi kubur pun jadi khurafat. Jadi kena kenal adab cara ziarah kubur, dan ziarah kubur adalah sunnah. Baik, jadi itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan taufik kepada kita untuk istiqamah, untuk mengenal diri kita dan melawan hawa nafsu kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Zalika liman khasyiya rabbah. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wa 'afu minkum.